Ala Rasulillah Sayyidina al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan, keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dalam sesi perbincangan ataupun kuliah maghrib pada malam ini yang akan membincangkan tasawur Islam. Dengar ke ni? Dengar tak? Ha. Okey. InsyaAllah pada malam ini kita akan bincangkan tasawur Islam. Okey. Jadi saya harap kita tidak bertukarlah ya antara tasawur dengan tasawuf. Seringkali juga apabila kita bincang tasawur Islam ni, orang ingatkan kita bincang tasawuf. Ya. Tasawuf itu merupakan suatu disiplin ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, ya, akhlak, dan ianya asalnya daripada perkataan as-sufah. Kalau zaman Nabi SAW tu, khususnya di zaman selepas hijrah ataupun di zaman Madaniyah, ramai di kalangan para sahabat yang dikategorikan sebagai golongan rakyat-rakyat biasa, golongan-golongan dhaif ini berada di keliling ataupun di sisi Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di veranda-veranda Masjid Nabi, ya. Mereka ini dikenali dengan ahli suffah, ya. Daripada situ juga kita dapat fahamlah, ya, apabila membicarakan tasawuf itu merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan hati, untuk menjaga hati, ya, untuk menjaga akhlak dan sebagainya. Tapi pada malam ini bukan tajuk itu yang kita akan bincangkan, tetapi tajuk malam ini iaitulah tasawur Islam, ya, iaitulah tasawur ini asalnya daripada perkataan suwarun ataupun gambar, ataupun gambaran Islam, ataupun perspektif Islam.
Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan Islam kepada kita. Jadi di antara perkara penting yang penting untuk kita faham, kita hayati bahawa Islam ini adalah suatu ajaran, suatu agama yang berbeza dengan agama lain, dengan ajaran yang lain, ya. Dan sudah tentulah perbezaan itu dilihat dari sudut keistimewaan yang ada pada Islam, yang tak ada pada ajaran lain. Dan dengan sebab itulah ya, Islam kekal sampai ke hari ini. Kalau kita perhatikan agama-agama yang wujud pada hari ini, boleh tak bagi tahu, ada tak agama yang wujud pada hari ini, agama-agama yang besarlah ya, agama-agama yang terkenal lah ya, yang mana dia wujud dalam bentuk yang asli seperti mana agama itu diasaskan, ya? Ada tak? Kebanyakannya boleh dikatakan semuanya telah berlaku perubahan, ya. Berlaku perubahan. Kalau kita dapat lihat dengan jelas sekali, iaitulah agama Nasrani ataupun agama Kristian, ya. Adakah agama itu asalnya diturunkan dalam bahasa Inggeris, kan? Dia asalnya daripada bahasa Ibrani, ya. Zaman Nabi Isa alaihi salam, ya. Tapi apabila berlakunya perubahan, ya, maka kita lihat asas-asas ajaran itu sendiri telah terpesong daripada ajaran asal, ya. Sebab ajaran Nasrani ataupun agama-agama yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi yang terdahulu sebenarnya semuanya Islam, ya. Tetapi ianya dikhususkan kepada kelompok tertentu dan dalam tempoh tertentu sahaja. Iaitu apabila bangkitnya seorang Rasul, maka ajaran agama yang terdahulu itu akan dinasahkan ataupun dimansuhkan, ya. Tapi dari sudut asas-asas agama itu sendiri, rukun-rukun iman itu tetap sama, ya. Seperti juga Islam, ya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan iman itu sama saja sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja. Percaya kepada Allah, percaya kepada syurga, neraka, dosa, pahala, itu merupakan perkara asas yang terus kekal. Okey, jadi daripada situlah ya, daripada perbincangan inilah ya, kita harapkan kita dapat melihat gambaran Islam yang betul-betul, yang membezakan Islam ini dengan ajaran yang lain, ya. Kita nak melihat keistimewaan yang ada pada ajaran Islam, ya. Kadang-kalanya orang Islam itu sendiri sebahagiannya dia tidak menghargai Islam. Kerana apa? Kerana dia tidak tahu apakah keistimewaan yang ada pada agama mereka sendiri. Jadi ini insya-Allah kita akan cuba lihat keistimewaan yang ada dalam Islam, ya. Dan perkara ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasawur Islam itu ada berapa ciri, tak ada, ya. Ianya telah disusun oleh para ulama, oleh pemikir-pemikir Islam, hasil daripada kajian mereka lah, ya. Maka mereka membuat beberapa kesimpulan dengan ciri-ciri inilah yang telah menyebabkan itu, yang telah menyebabkan Islam kekal sampai ke hari ini. Okey, okey, yang pertamanya di antara ciri-ciri ataupun sifat yang ada pada ajaran Islam yang pertamanya iaitulah Rabbani. Boleh share Faris? Okey, yang pertamanya itu Rabbaniyah, ya. Rabbaniyah, iaitulah
Islam adalah agama yang datangnya daripada Allah dan agama wahyu, ya. Tentunya mempunyai ciri-ciri dan sifat yang sesuai dengan penciptanya yang maha tinggi, ya. Jadi Islam ini bukanlah suatu jadi Rabbani ini merupakan satu konsep yang mana konsep ketuhanan ataupun Rabbani ini meliputi nilai peraturan, ya, Islam itu sendiri, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Islam adalah agama yang datangnya daripada Allah dan agama wahyu. Maknanya Islam ni bukan suatu ajaran yang asalnya daripada Muhammad. Kita tak boleh kata Islam ni datangnya daripada Muhammad, tak. Bukan Nabi Muhammad yang reka cipta ajaran Islam ni. Islam datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai seorang rasul menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentunya mempunyai ciri-ciri dan sifat yang sesuai dengan penciptanya yang maha tinggi. Jadi oleh demikianlah maka semua sistem, semua ciri-ciri yang ada pada agama Islam itu sesuai dengan pencipta Islam itu sendiri, iaitu dah bersifat Rabbani, bersifat ketuhanan, ya. Jadi maknanya bila kita sebut hukum hakam Islam itu, dia bukan hukum hakam yang berkaitan dengan apa yang direka cipta oleh Muhammad, tetapi ianya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya unsur-unsur ketuhanan, ya. Sebagai satu contoh, ya, apabila kita membicarakan tentang rukun pusaka, ya, dalam Islam harta pusaka ni dibahagikan mengikut hukum faraid, ya, hukum faraid. Contohnya apabila berlakunya kematian seorang bapa yang mempunyai isteri, lepas tu ada anak-anak, ada anak lelaki dan ada anak perempuan, maka pembahagian harta tersebut, portion-portion tersebut, ya, isteri dapat 1/8 umpamanya, selepas itu yang balance itu anak lelaki dapat 1, anak perempuan dapat separuh, ya. Jadi semua hukum hakam itu, portion-portion itu disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi oleh demikian kita tidak boleh nak kata ini adalah ketidakadilan Islam yang direka oleh Muhammad yang telah memberi kelebihan kepada lelaki sebab Muhammad itu seorang lelaki. Ianya bukan sedemikian, ya. Jadi hukum hakam itu sebenarnya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa diberi kelebihan kepada lelaki dapat 1, perempuan dapat separuh, ataupun lelaki dapat 2, perempuan dapat 1? Kerana di sana ada tanggungjawab. Yang mana tanggungjawab itu juga merupakan suatu perkara yang berkaitan dengan agama, yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Maknanya seluruh kehidupan kita ini tidak boleh lari daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah, ya, prinsip yang pertama ataupun ciri Islam yang pertama, ya, iaitulah Rabbani. Maknanya dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita faham konsep Rabbani ini, maka kita akan ataupun seseorang Muslim itu akan tunduk kepada peraturan, ya. Bukan sahaja peraturan yang disebut sebagai peraturan hak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hududullah, tetapi peraturan-peraturan yang dicipta oleh manusia dalam kerangka yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya hukum ta'zir. Umpamanya hukum ta'zir ataupun perkara yang berkaitan dengan jalan raya umpamanya. Jadi apabila seorang Muslim itu memahami undang-undang jalan raya itu, sebenarnya dia bukan sekadar direka cipta oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya umpamanya, tetapi sebenarnya ianya merupakan suatu tuntutan bagi sesebuah institusi kerajaan yang mana apabila wujudnya institusi kerajaan, dia mesti melaksanakan peraturan untuk memberi kesejahteraan kepada
masyarakat dalam bab jalan raya kena ada peraturan yang berkaitan dengan jalan raya. Jadi apabila kita faham prinsip ini, apabila kita bawa kereta umpamanya, ya, apabila kita bawa kereta, kita bukan sekadar ataupun bawa motosikal, kita bukan sekadar kerana tak langgar peraturan jalan raya, bukan kerana ada trafik kat depan, tetapi kerana kita tahu ini adalah tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kena ikut sistem ini. Kerana apa? Kerana ia juga merupakan suatu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi begitu juga contohnya dalam COVID sekarang ni. Ya, jadi kenapa ada penjarakan dalam solat Jumaat, solat Jumaat umpamanya? Ya, tak syariah ke kena ada jarak, sedangkan Nabi SAW suruh rapatkan saf. Ya, sedangkan sekarang ni kena ada penjarakan. Dengan SOP, dengan PKP sekarang ni pula kena hadkan pula 5 orang umpamanya, ya, tak boleh lebih, ya. Jadi sebenarnya peraturan itu kita kena lihat bukan ianya direka oleh institusi tersebut sahaja, tetapi ianya tetap termasuk dalam kerangka ketuhanan, dalam kerangka agama itu sendiri. Ya. Kerana apa? Kerana ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum itu juga merupakan arahan daripada Allah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri, pemimpin. Ya. Jadi apabila prinsip ini, perkara ini difahami oleh semua, maka sudah tentulah, ya, kehidupan akan jadi tenteram, insya-Allah. Okey, prinsip Rabbaniyah, agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ini adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara yang ada dalam Islam ni adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seluruh makhluk adalah hak kepunyaan Allah. Ya. Prinsip Rabbaniyah ini juga membawa maksud seluruh makhluk ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita walaupun ada orang sebut makhluk asing, kalau adalah makhluk asing umpama UFO dan sebagainya lah, ya, dia tetap dalam maksud makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada, ya, dinosaur umpamanya, ada ke dinosaur? Ada. Ia juga merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita tidak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi peraturan hidup, ya. Allah Taala dia beri peraturan hidup. Kepada kita ni Allah Ta'ala tentukan 2 peraturan. Yang pertamanya disebut dengan sunnatullah, dan yang keduanya disebut dengan syariatullah. Fitratullah dan syariatullah. Sunnatullah ataupun fitratullah ataupun syariatullah. Iaitu peraturan hidup kepada kita ni maksudnya kita perlu kepada kalau syariatullah maknanya kita kena ikutlah peraturan-peraturan, hukum-hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut halal haram tu kita kena ikut. Fitratullah pula maknanya kita kena ikut, kita ni sebagai manusia, kita nak hidup kena sedup udara, oksigen. Ya, itu adalah fitrah. Kita tak boleh hidup dalam air, ya. Kita perlu pasangan umpamanya. Itu adalah fitrah yang telah ditaklifkan kepada manusia. Maknanya manusia ini ada 2 peraturan yang Allah Ta'ala tentukan. Yang pertamanya disebut dengan sunnatullah, yang keduanya disebut dengan syariatullah. Syariat ialah peraturan hukum hakam Allah, sunnatullah iaitulah hukum-hukum yang kita sebut sebagai semula jadi. Hakikatnya hukum Tuhan juga. Kita perlu makanan, ya. Faham, ya? Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi makhluk-makhluk yang lain dia ada sunnatullah saja. Contohnya api membakar, ya, ikan hidup dalam sungai, dalam laut, monyet duduk lautan, itu merupakan fitrah kepada dia. Tapi dia tidak ditaklifkan dengan syariat. Dia orang ni tak ada syariat. Ya? Dia orang pula. Jadi makhluk-makhluk yang lain ni tak ada syariat. Kita sahaja ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat. Ya. Okey, ya. Api itu membakar, itu merupakan sunnatullah, ya.
Jadi apabila api itu membakar, kita janganlah pula pergi tahan tangan kita masuk dalam api kerana dia pasti akan membakar. Itu merupakan sunnatullah dah. Ya. Jadi syariatullah pula ni iaitulah hukum halal haram lah. Perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala kita wajib kena tunaikan. Perkara yang dilarang kita kena tinggalkan. Jadi itu merupakan syariatullah. Jadi kalaulah begitu juga dengan cakrawala, gunung ganang, matahari, bulan, bintang, ya. Matahari naik sebelah mana? Sebelah barat ke sebelah timur? Sebelah timur. Matahari sebelah timur, ya. Bulan sebelah barat. Terbalik contohnya. Lepas tu dia nak terbalik. Apa akan jadi? Tu tanda-tanda nak kiamat lah, nak hancur lah. Ya. Maknanya rosak lah. Ya. Sebab itulah contohnya apabila Allah Ta'ala ciptakan gunung, ganang, bukit, bukau ni, tujuannya untuk apa? Fitrah gunung ganang ni ikut sunnatullahnya sebagai pasak bumi. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bukit, bukau, gunung ganang itu sebagai nusibat, sebagai pasak kepada bumi. Apa dipasak? Pasak maksudnya dia, fungsi dia adalah untuk menstabilkan pergerakan. Kan, macam kalau kita ada masalah naik kereta, tayar kita balance tak balance umpamanya, walaupun kereta mahal macam mana pun, apabila tayar tak balance, dia akan bergegar. Semua bergegar, pegang steering pun bergegar. Jadi kita pun pergi kepada kedai tayar, maka kedai tayar akan letak logam, timah dan sebagainya. Ya, dia ikut ada meter dia tu kan, mesin dia tu, dia letak 2-3 biji, dia pusing, ya, lepas tu dipasang kereta, okey, boleh naik. Sedap dia naik sampai 160 umpamanya. Kan? Jadi begitu juga dengan gunung ganang ni. Fitrah dia ialah untuk pasak bumi. Ya, untuk menstabilkan bumi, ya. Jadi apabila manusia merosakkan gunung ganang ni, apa jadi? Gempa bumi, banjir, ya, kan? Jadi kita dapat lihat apabila sunnatullah, fitrah yang Allah Ta'ala tentukan kepada makhluk, kita ubah, apa akan jadi pada makhluk? Rosaklah. Kan, rosak. Ya. Jadi dia rosak. Jadi begitu juga kita. Apabila kita tak ikut fitrah, ya, Allah Ta'ala bagi tahu lelaki pasangannya mesti perempuan. Kita nak ubah tak? Tak, tu zaman dulu. Zaman sekarang ni laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kita cuba ubah. Ya, apa akan jadi? Rosak binasalah. Kehidupan manusia. Maknanya rosak. Okey. Tapi manusia ni ditaklifkan dengan satu lagi peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan syariatullah, itulah hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya tadi saya sebut bab pusaka, kan? Bab pusaka. Jadi maknanya kita kena selesaikan masalah pusaka dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam ni ada sistem faraid, ya. Jadi apabila kita tidak memahami dan tidak melaksanakan sistem faraid, dia akan memberi masalah kepada kita. Dan masalahnya jelas pada hari ini. Kalau kita lihat, ya, statistik yang dikeluarkan oleh Amanah Raya, bukan juta, bilion harta umat Islam yang tertangguh, yang tersimpan di Amanah Raya. Kerana apa? Kerana masalah tak dapat nak diselesaikan. Sebab itulah, ya, saya dulu heran juga sebalik kampung, tengok kadang-kadang rumah dulu cantik, besar, lepas tu lama kelamaan apabila berlakunya kematian, naik lalang, lepas tu nak jadi macam rumah hantu. Kan? Kita duduk share, kenapa dia orang ni tak sayang ke rumah? Rupa-rupanya ada masalah dalam masalah harta pusaka. Berlakunya pertikaian dan sebagainya. Ya? Jadi itu yang berlaku. Maknanya apabila orang Islam khususnya memahami hukum hakam agama mereka sendiri, maka hidupnya akan jadi lebih selamat. Begitu juga dalam perkahwinan, ya. Dalam perkahwinan ada tanggungjawab, ya, dan sebagainya. Jadi apabila masyarakat Islam ikut syariatullah, maka kehidupannya akan teratur. Tapi apabila dia tidak mengikut peraturan Tuhan, dia akan jadi rosak juga. Maknanya kalau makhluk yang lain ada sunnatullah, dan kalau kita rosak jadi rosak. Jadi kita ni, kalau kita tak ikut sunnatullah, kita rosak juga. Dan kalau kita tak ikut syariatullah, kita pun akan menjadi orang yang berada dalam
kerosakan juga, kebinasaan juga. Ya, jadi sebab itulah ya, di sini kita dapat faham bahawa hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan syariatullah, fitratullah, sunnatullah, semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terpelihara daripada kekurangan dan kejahilan. Okey, seterusnya. Okey, yang keduanya, di antara keistimewaan yang ada pada ajaran Islam ni, dia ada sifat yang disebut dengan as-sabat. Ciri-ciri yang menyebabkan Islam tu kekal sampai hari ini dalam keadaan yang asli. Ya, maknanya yang asli, walaupun Nabi SAW telah meninggalkan kita lebih 1400 tahun yang telah lalu, Al-Quran yang ada pada kita ni tetap Al-Quran yang sama. Nabi SAW membaca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kita pun baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan dengan bunyi yang lain, bukan dan bahasa yang lain. Maknanya bahasa Arab yang fusahah itu tetap kekal sampai ke hari ini. Kan? Kalau kita tengok agama-agama lain, agama Hindu ke, agama Buddha ke, kan? Asalnya agama ini daripada India ke ataupun macam mana bahasa dia? Dia daripada bahasa Sanskrit kan? Kan? Adakah orang beramal lagi dengan bahasa Sanskrit? Begitu juga dengan agama Yahudi dalam bahasa Hebrew. Ya, kitab-kitab dia adakah dia diamalkan lagi? Jadi di sini dah kita dapat lihat bahawa agama-agama selain daripada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia tidak kekal. Ya. Jadi ini juga kita dapat lihat mukjizat yang ada pada Islam. Jadi yang kedua ini, as-sabat tetap ini, ia membawa maksud dalam Islam ini, dia mempunyai ciri-ciri tetap, iaitu segala dasar yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh dan tidak akan berubah atau dipinda. Ya. Sejak daripada zaman Nabi SAW sampailah ke hari ini, perkara-perkara asas, perkara-perkara dasar, perkara-perkara prinsip tidak boleh diubah. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff, alladzina yutfi'unu lupa dah ya. Alladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, mereka cuba menutup cahaya Allah Subhanahu cuba menutup cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, cuba memadam cahaya Allah. Musuh-musuh Islam ni start daripada Nabi sampailah ke hari ini cuba menutup cahaya Islam. Cuba memadam cahaya Islam. Wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah Taala tetap akan tetap menjaga cahayanya, cahaya agama ini, walaupun ianya tidak disukai oleh walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tak suka. Orang kafir memang tak suka Islam ni. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, Allah Taala sebut orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan bersetuju dengan kamu sehinggalah kamu mengikut mereka. Ya, tetapi walaupun mereka berusaha macam mana pun, walaupun orang Islam tewas, tetapi agama ini tetap ada. Agama ini tetap ada. Saya ingat lagi generasi saya ataupun yang lebih lagi peringkat dulunya apabila sebut Rusia ni memang negara komunis lah. Tak terbayang seperti mana yang ada pada hari ini. Ya. Macam mana apabila Soviet jatuh, USSR jatuh di zaman Mikhail Gorbachev, ya, kita lihat negara Rusia tu, USSR tu berpecah. Adanya nama seperti Turkistan, Tajikistan, Afghanistan dan stan-stan yang lain. Lahirnya orang seperti Mengusti tu apa? Khabib kan? 30 tahun dulu, 40 tahun dulu tak terbayang pun adanya makhluk Islam kat sana. Tapi hari ni orang nampak. Kita nampak ya, masjid di Turkistan, masjid besar boleh muat beribu-ribu orang, ya. Dan kita dapat lihat bagaimana cahaya Islam itu tidak dapat dipadamkan oleh komunis suatu ketika dahulu.
Ya, begitu juga dengan Sepanyol. Ya, walaupun selepas jatuhnya kerajaan Andalusia, ya, orang Islam ni disembelih, dibelasah. Kalau pergi ke Alhamra, ya, saya pun tak pernah sampai, tapi dia cerita orang yang pelajar-pelajar kita yang pernah pergi ke sana, ya, Alhamra, walaupun nampak jadi macam dia cuba dihapuskan nilai-nilai Islam, ya. Tapi ada seni-seni yang mereka tak sanggup nak padam kerana terlalu unik. Di antaranya khat-khat. Ya. Daripada situlah, ya, orang faham bahawa asalnya dahulu, lebih kurang 1000 tahun yang dahulu, bahawa ini adalah tempat Islam. Jadi dengan sebab itu orang mengkaji, maka ramai orang menjadi Islam. Ya, walaupun ada setengah-setengah orang ni, walaupun mereka ni ditindas begitu dahsyat sekali untuk melaksanakan ajaran Islam, ada di kalangan mereka tetap juga melaksanakan Islam dengan cara bersendirian. Dan saya dengar cerita ada pernah beberapa tahun lepas, ya, suatu family dekat di sanalah, ya, apabila dia tahu orang yang bertanya itu sebagai Muslim, dia ajak pergi ke rumah. Akhirnya si Muslim ni tahu bahawa mereka ini adalah Muslim yang terpaksa menutup wajah keislamannya kerana tekanan pihak berkuasa. Dia orang sembahyang dalam bilik khas kerana tak takut orang tahu bahawa kelompok ini adalah kelompok Muslim. Kalau ada orang tahu, mereka akan dizalimi dan sebagainya. Inilah yang berlaku di negara-negara komunis. Ya. Dan hari ini kita lihat apabila tadi saya sebut apabila USSR berpecah, apabila Mikhail Gorbachev yang terpaksa menghadapi perkembangan demokrasi di Eropah, ya, terpaksa melaksanakan dasar Glasnost dan Perestroika untuk memberi ruang kebebasan dalam urus niaga dan kebebasan dan sebagainya, maka mulalah sikit demi sedikit munculnya orang Islam, ya. Begitu juga dari Bosnia Herzegovina, di Serbia dan sebagainya yang dahulunya kita tak tahu pun, ya. Di Bosnia masa lebih kurang ni cerita lebih kurang 30 tahun yang telah lalu, apabila berlakunya krisis yang dahsyat di sana, ya, orang Islam setengah tu nak mengucap pun tak tahu. Tapi dia kata dia tu Muslim. Ini cerita yang dikongsi oleh almarhum Ustaz Dr. Harundin umpamanya. Dia tetap ada rasa sayang kepada Islam, tapi dia tak boleh nak beramal. Tapi apabila telah terbuka, maka sedikit demi sedikit dakwah itu tersebar, dan hari ini alhamdulillah, ya, ramai kelompok-kelompok ini telah menjadi Muslim ataupun Islam telah mula tersebar. Jadi ini menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh berputus asa dengan Islam kerana dia akan tetap kekal ada. Kalau kita berputus asa, kita sahaja yang rugi. Islam akan terus ada sampailah dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi as-sabat ini segala dasar. Jadi kerana prinsip-prinsip asasnya tetap kekal sampai ke hari kiamat. Ya. Dan dia tidak boleh berubah. Ya. Kepercayaan apabila disebut as-sabat ini juga membawa maksud perkara-perkara dasar, perkara-perkara asas yang ada pada agama Islam ini tidak boleh dipinda, tidak boleh diubah. Prinsip-prinsip kepercayaan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, keimanan tidak boleh diubah. Begitu juga dengan hukum-hukum dasar. Solat, puasa, ini benda-benda dasar, benda-benda sabit, yang sabit daripada nas yang jelas, tidak boleh diubah. Tapi dalam perkara-perkara yang tidak disebut sebagai sabit ataupun as-sabat, maka perkara tersebut boleh berubah. Yang boleh berubah ni nanti kita akan jumpa dengan konsep yang disebut dengan murunah, ya. Antara yang termasuk dalam konsep as-sabat iaitu perkara yang berkaitan akidah, ya. Kepercayaan, rukun-rukun iman itu benda-benda yang tidak boleh kita pinda. Kita tidak boleh berkompromi. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Ini prinsip yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy, apabila mereka tidak dapat nak menahan dakwah Nabi, mereka nak berkompromi. Hari ini musbah Allah, besok aku sembah
patung pula, berhala, kau sembah berhala, aku sembah Allah Ta'ala pula. Dia nak berkompromi dalam perkara-perkara ini, tak boleh. Ya? Jadi dalam perkara prinsip kita tidak boleh, dalam perkara akidah tidak boleh kita berkompromi. Ya? Jadi ini penting untuk kita faham. Ya? Jadi begitu juga apabila pergi ke UK nanti, berhadapan dengan kelompok-kelompok yang berbagai-bagai, kita kena pegang dengan prinsip kita sebagai seorang Muslim. Ya? Yang keduanya dalam perkara ibadat, ya, perkara-perkara yang sabit. Contohnya dalam solat umpamanya. Solat itu wajib. Kita tak boleh nak berkompromi, tak apalah kita nak tinggal, tak boleh. Tapi kaedah untuk melaksanakan solat itu mungkin boleh dibincangkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ketetapan hukum syariat soal halal, haram, wajib, harus, makruh. Perkara-perkara yang jelas, halal, haram, wajib, yang dijelaskan secara nas yang qat'i, ya, yang jelas, itu perkara-perkara yang tetap, yang tidak boleh kita ubah. Ya. Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa bulan Ramadan. Kita tak boleh nak ubah. Allah Ta'ala sebut wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah Ta'ala suruh kita tunaikan haji. Haji bulan apa? Bulan Zulhijjah. Ya. Lepas tu ada pandangan, ada di kalangan orang Islam juga. Dikata oleh kerana apabila sahaja bulan haji, maka berjuta orang berkumpul di Mekah, menyebabkan berlakunya macam-macam. Jadi mereka mencadangkan supaya haji ini dibuat dalam tempoh masa yang berasingan. Zulhijjah mungkin buat satu kelompok, bulan lain satu kali lagi, bulan seterusnya, maknanya biar meraihkan semua kan. Nampak macam logik kan, tapi tak boleh kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun-rukun yang sabit daripada Al-Quran, kita tidak boleh nak ubah. Muktamad, tak boleh nak ubah. Ya. Dalam perkara-perkara lain, contohnya nak pergi haji, nak naik unta ke, nak naik basikal ke, nak kapal terbang, itu benda tak ada masalah. Kita boleh bincangkan. Itu yang disebut dengan murunah. Tapi perkara-perkara yang sabit tak boleh diubah. Jadi ini di antara prinsip-prinsip yang menyebabkan Islam itu kekal sampai hari ini dalam keadaan yang asli. Seterusnya, murunah, ya, dia berbeza dengan as-sabat tadi. Murunah membawa maksud anjal, iaitu berubah mengikut kesesuaian tetapi tidak mengubah hukum dan prinsip asas. Ya. Ini yang ada setengah-setengah orang kritik, kenapa ni sekejap boleh, dulu tak boleh, sekarang ni boleh. Kenapa? Kerana mengikut kepada keadaan. Contohnya apa? Dulu boleh, sekarang ni tak boleh. Dulu sembahyang Jumaat, kalau ikut enactment pentadbiran agama Islam negeri-negeri ni, kena cukup 40 orang umpamanya. Tapi sekarang ni 5 orang pun dah boleh sembahyang Jumaat. Kan? Kenapa? Jadi itulah yang disebut dengan anjal. Ya, kerana apa? Kerana jumlah 40 ataupun kurang daripada 40 itu merupakan perkara-perkara yang berlaku perkhilafan di kalangan para alim ulama. Jadi dalam perkara tersebut, kita serah kepada mereka yang ada autoriti untuk membuat keputusan. Ya. Dan dalam perkara tersebut tak ada masalah. Ya. Tapi dalam masalah solat ke tak solat? Solat Zuhur ke solat Jumaat? Itu benda yang akan diputuskan. Ya. Okey ya. Jadi dalam perkara-perkara tersebut, katakanlah, dulu boleh sekarang tak boleh, itu ijtihad. Ijtihad yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya harap jelas ya perkara ni. Contohnya fashion pakaian yang berubah tetapi tetap berkewajipan menutup aurat. Ya, fashion pakaian. Ya, kan kita pakaian berubah. Dulu baju Melayu kena ada 3 lain. Kat tepi 3 lain ada sebut apa, wallahu alam. Sekarang ni satu. Itu tak ada masalah lah kan. Ataupun apa-apa nak pakai jubah ke, nak pakai, itu tak ada masalah. Yang penting kena tutup aurat. Tutup aurat itu merupakan benda yang wajib. Ya. Boleh berbuka puasa jika sakit dalam musafir. Ya. Kalau kita sakit, kita boleh berbuka puasa. Ataupun apabila kita bermusafir, kita boleh
dibenarkan berbuka puasa. Prinsip muruna, Islam agama yang mudah. Jadi prinsip ini memperlihatkan bahawa Islam adalah agama yang mudah. Ad-din yusrun. Din itu adalah mudah. Tapi jangan pula kita mempermudah-mudahkan. Ya. Oh, kita tahu ni boleh, jadi kita pun nak ikut benda yang mudah. Semuanya kita nak ikut. Itu tak boleh. Itu dah ikut hawa nafsu. Ya. Jelas ya? Kita boleh nak ikut yang mudah dengan syarat kita ada ilmu. Kita ada kefahaman. Kita pergi satu tempat, kita tengok mudahnya dia ni ambil air semayang. Ataupun dia buat ni boleh, kita sebelum ni tak boleh kan, kita nak ikut dia tak boleh, kita ikut dia saja. Ya, kita kena ada kefahaman. Ya. Sebab itulah ya, dalam konteks kita berada di Malaysia ni, maknanya kita kena ikutlah mazhab Syafi'i yang telah diputus oleh institusi yang ada autoriti. Ya, kita tak boleh nak bawa mazhab lain. Ya. Untuk kita belajar tak ada masalah. Ya. Untuk kita praktik pun mungkin tak ada masalah, tapi untuk kita wawarkan kepada orang lain, itu tak boleh. Kerana apa? Kerana dia akan membawa masalah kepada masyarakat. Ya. Kerana apa? Kerana orang tak tahu. Dan nanti orang pun bukan dia kata senang-senang tak payah semayang. Contohnya. Ya. Dia dah dulu hanya lama, dah kenal Islam yang tak hanya lama. Dia semayang dekat sini, dia ikut mazhab Islam. Boleh tak? Sebab dia bukan belajar Islam sebenarnya. Jadi macam begitu kalau solat, dengan surah orang menggunakan, kau tak boleh buat macam ni lah. Kau buat salah orang kita tu. Dia macam dengar lah. Okey. Kalau macam kita ni memang kita tak boleh tahu tapi kan. Yang orang yang dari luar datang sini. Dia tak tahu apa yang dia buat dengan mana. Okey, ada soalan ya. Kalau kita bermazhab Syafi'i, lepas tu apabila kita pergi ke satu tempat yang bukan bermazhab Syafi'i, macam mana kita nak buat ya? Okey, kalau kita pergi satu tempat, contohnya pergi satu tempat tu mengamalkan mazhab Maliki lah, ataupun mazhab apa-apa mazhab tetapi masih dalam kerangka ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita kena meraihlah tempat tersebut. Cuma orang tempat tersebut, katakanlah orang yang mempraktikkan itu orang yang baru ataupun yang disebut sebagai muallaf ya, kena beritahu dengan cara yang betul ya. Dan dalam perkara tersebut tak salah ya. Cuma sebab itulah ya, dalam perkara ini kita kena sentiasa belajar. Proses pembelajaran ni bukan masa awal sahaja ya, maknanya terus belajar supaya ada kefahaman. Sebab itulah ya, Imam Asy-Syafi'i apabila dia pergi ke Iraq ya, pergi ke Iraq, sampai saja di Iraq, Iraq yang bermazhab Hanafi. Tak silap saya dia pergi ke Iraq ya. Sampai di Iraq ni, kelompok-kelompok mazhab Hanafi ni waktu main subuh tunggu Syafi'i. Nak baca kunut. Mazhab Hanafi tak ada baca kunut. Dia tunggu Imam Syafi'i nak baca kunut. Tapi Imam Syafi'i tidak baca kunut. Jadi orang pun tanyalah dia, why Abu Idris, Imam Syafi'i, kan kamu mengatakan kunut tu merupakan sunat muakkad, mesti dilaksanakan, sunat yang sama amat digalakkan, kenapa kamu tak baca? Imam Syafi'i menyatakan, aku menghormati orang yang di hadapan aku ni, iaitulah kubur ataupun tempat bersemadanya Imam Abu Hanifah. Maknanya dimeraihkan. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Jadi sebab itulah ya, dalam perkara-perkara terutamanya kita ni orang awam, dalam perkara-perkara yang biasa diamalkan, kita kena ikutlah institusi yang berautoriti. Ya, maknanya majlis fatwa dan sebagainya ya. Tapi kalau dia tak nak ikut untuk dipraktik pada dia sahaja, tak ada masalah. Cuma dia tak boleh nak
sebar-sebarkan, kerana apa? Dia akan timbul masalah. Kan? Contohnya hari inilah, ni kata, pada orang tu pun, ni kata Wahabi, ni kata Syiah, kadang-kadangnya mereka ni bukan Wahabi Syiah pun. Oleh kerana dia tu daripada Iran, tu kata Syiah umpama. Oleh kerana dia ni orang daripada Saudi, tu kata Wahabi. Kan? Tak boleh lah, ya. Tak boleh. Itu yang jadi masalahnya. Sebab kita boleh tengok bagaimana pendekatan yang baru ni Habib Ali Jabir yang meninggal baru ni di Indonesia kan. Apabila kita dengar ceramah dia sering sebut hari Jumaat kita bersalawatlah, ikutlah nak sebut Sayyidina Muhammad ke ataupun wa ala ali Muhammad ke. Kalau ikut golongan Wahabi, dia kata bid'ah apabila kita sebut Sayyidina. Dia kena sebut wa ala ali Muhammad saja. Sayyidina itu benda-benda yang dianggap bid'ah. Tapi tengok dia semuanya dia ra'i, tak ada masalah. Sebab perkara tersebut merupakan perkara khilafiyah. Jadi timbul masalah ni apabila tidak berlakunya, apabila wujudnya ketidakfahaman di kalangan orang Islam sendiri. Jadi untuk kawal inilah adanya institusi-institusi di tempat-tempat tertentu. Jadi dalam konteks negara kita ni ada institusi yang disebut sebagai fatwa, jabatan agama, jadi kita kena ikut. Ya, jadi kalau kita tak boleh nak berlawan lah dengan dia orang. Kalau berlawan kita akan jadi masalah. Kita akan memporak-perandakan. Jadi Islam tak nampak cantik. Ya, boleh. Okey. Okey. Prinsip murunah Islam agamanya mudah. Jadi Islam itu mudah, tapi kita jangan mempermudah-mudahkan. Ya. Contohnya lagi setengah-setengah orang dengan anjing kan, sentuhan ya. Tapi sekarang ni orang terbuka ya. Pelajar-pelajar kita pun kadang-kadang dia tak ada masalah sangat, dia dah tak ada masa kita orang buat program di Sabah perkampungan di kawasan jauh lah yang mana masyarakat tersebut masyarakat Muslim semuanya convert, semuanya yang memeluk Islam ya, setengah-setengah Muslim tu imam pun ada lagi tatu-tatu ni ya. Jadi dengan anjing ni macam binatang peliharaan mereka lah kan. Dekat surau pun di luar pagar tak adalah dia masuk dalam surau, tapi di pagar surau ni dekat-dekat memang selalu. Kalau suasana tersebut kat kampung mana boleh. Itu umpamanya setengah-setengah tempat di kampung saya umpamanya ada anjing tepi masjid, main dalam kena balik lah kan. Tapi kat sana memang macam tu. Jadi dalam perkara-perkara ni kita kena raikan. Kena raih. Sebab benda-benda macam tu banyak benda-benda perkara-perkara yang disebut sebagai perkara-perkara khilaf. Ya. Jadi apabila kita pergi baru ni kita tengok ada pelajar-pelajar kita siap bagi makan lagi pada anjing. Sebab anjing tu bagus. Jaga kebun orang umpamanya. Jadi ini benda-benda yang kita kena faham insya-Allah. Jadi kita bagi laluan sekejap ya. Okey, prinsip murunah yang seterusnya dilaksanakan mengikut keadaan dan kemampuan. Jadi kita bagi ruang laluan untuk azan sekejap insya-Allah.
Okey, jadi prinsip as-sabat dan murunah ini menjelaskan kepada kita bahawa Islam adalah agama yang bersifat rasional, yang boleh diimplementasikan, yang boleh dipraktikkan, yang boleh diamalkan, ya. Maknanya dia sesuai untuk setiap masa, untuk sepanjang zaman, untuk sebarang keadaan pun, ya. Di mana sahaja, walaupun kita berada di luar negara, di tempat yang tak pernah ada malam, ada tak? Adalah kan? Yang matahari sentiasa ada, umpamanya ada juga, ya. Ataupun tempat yang 26 bulan siang, 6 bulan malam, ya. Wallahu alam, mungkin ada, ya. Kawasan aktif kutub dan sebagainya, ya. Jadi bagaimana kita nak implementkan ibadah? Ada kaedah-kaedah dia. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang bersifat realiti, ya. Okey, seterusnya yang keempat, waqi'iyah. Waqi'iyah. Islam bukan agama berdasarkan teori, tetapi perlu dibuktikan dengan perbuatan seperti solat, puasa dan sebagainya. Jadi Islam adalah bersifat waqi', realistik, ya. Ini membawa maksud ajaran Islam bersifat praktikal dan realistik, iaitu bersesuaian dengan realiti kehidupan manusia. Ajaran Islam sentiasa seiring dengan kenyataan hidup manusia, ya. Dalam menetapkan sesuatu hukum dan atau peraturan, Islam sentiasa mengambil kira realiti semasa, setempat dan adat yang diamalkan, ya. Sebab itulah kita lihat bagaimana sewaktu para ulama yang disebut dengan wali songo, umpamanya wali 9, yang melaksanakan dakwah di Indonesia ratusan tahun yang telah lalu, bagaimana mereka dapat memasuki masyarakat yang begitu kuat dengan Hindu mereka, kerana mereka meraihkan suasana setempat. Contohnya wayang kulit, ya, wayang kulit ataupun apa-apa hiburan yang menjadi budaya yang sebati dengan kehidupan mereka. Jadi pendakwah-pendakwah ini dia tidak menghapuskan terus, tetapi mereka ubah ianya menjadi sesuatu yang menarik, yang menghapuskan nilai-nilai yang tidak baik dalam hiburan-hiburan tersebut, ya. Jadi sebab Islam, contohnya Islam tak ada masalah dalam hiburan, tetapi dia ada garis panduan dia. Kalau hiburan itu sekadar untuk menyenangkan jiwa, ya, tidak membangkitkan syahwat, tidak adanya percampuran bebas dan sebagainya, ya, tidak ada mabuk dan sebagainya, maka Islam benarkan, tak ada masalah, ya. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang tak baik, Islam tak benarkan. Jadi oleh kerana ada budaya-budaya tertentu, maka dia ubah dan masyarakat boleh terima. Sebab itulah kita lihat dalam masyarakat kita pada hari ini, ada juga kita lihat budaya-budaya yang bukan daripada Islam pun, tetapi oleh kerana ianya sesuatu yang masih dalam kerangka yang tidak bercanggah dengan syarak, tak jadi masalah untuk kita praktikkan. Masyarakat kita umpamanya, apabila kita jumpa orang tua, anak-anak kita jumpa orang tua kan, dia apa, contohnya kalau kita balik rumah lah, masa sekolah dulu, kita balik rumah, sampai kat rumah ada tetamu, orang tua, ya, kita nak lalu depan dia, kita tunduk sikit kan, ya, kita tunduk, kita minta lalu, depan lalu.
mungkin budaya tersebut tak ada pada di kalangan masyarakat Arab. Ya, kan? Jadi adakah benda itu tak baik? Baik. Selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syarak. Kita tengok orang Jepun umpamanya, apabila dia jumpa haid, dia tunduk kan? Tak ada masalah. Islam terima. Tapi jangan pula jumpa kita rokok. Tunduk sampai rokok ataupun sampai sujud. Itu tak boleh lah. Ya, jadi di sinilah kita lihat bagaimana Islam ada kerangka dia sendiri untuk mengatur cara hidup yang ada dalam masyarakat, ya. Dan sebab itulah yang kita lihat keunikan yang wujud dalam peradaban Islam, ya. Sebab itulah Islam ini ada di mana-mana sahaja. Islam bukan milik orang Arab, ya. Orang Arab pernah menjadi bangsa yang hebat apabila mereka mengamalkan Islam dengan cara yang betul. Tapi bila mereka lupa daratan, Allah Ta'ala ubah balik, ganti dengan masyarakat Kurdish, ya, menjadi bangsa yang hebat. Apabila mereka dah lalai, Allah Ta'ala ubah pula, ganti dengan bahasa Turki umpamanya, ya. Begitu juga dengan kita orang Melayu, pernah menjadi bangsa yang hebat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca, dipertutur oleh jutaan masyarakat bukan sahaja di Melaka, di kawasan Nusantara. Ya, kerana apa? Kerana pada waktu itu Islam telah dihayati, diamalkan. Buktinya apa? Hukum Kanun Melaka, hukum Laut Melaka. Kan zaman Paramiswara dulu, ya. Chen Ho semua tu, kan? Jadi maknanya pada waktu itu kita menjadi bangsa yang hebat, ya. Tapi apabila sehingga sinonimnya apabila orang kata masuk Islam, masuk Melayu, betapa akrabnya, ya. Tapi apabila kalau kita lupa, maka Allah Ta'ala akan ubah pula, cari bangsa lain, ya. Tapi Islam itu tetap ada. Jadi dengan interaksi kepelbagaian bangsa inilah, maka kita dapat lihat keunikan yang ada pada ajaran Islam, ya. Iaitulah perkara-perkara yang bersifat flexibility, murunah tadi, kan. Kita tengok serban orang Turki beza dengan orang Arab umpamanya, kan. Beza dengan serban orang Melayu, tak ada masalah. Perkara-perkara itu perkara yang dibenarkan oleh syarak, ya. Okey, jadi waqi'iyah iaitulah Islam bukan dia merupakan agama yang bersifat meraihkan semasa. Prinsip waqi'iyah iaitulah praktikal. Dia praktikal, maknanya apabila Islam sampai di suatu tempat itu, dia tak ubah 100%. Ya. Dia tak ubah. Ya. Mana-mana yang bercanggah dia buang, mana-mana yang betul dia benarkan. Prinsip-prinsip itu tetap ada. Kan? Sebab itulah Islam ni dia bukan menjajah tetapi dia membuka. Kan? Islam sampai tanah air kita bukan orang Arab yang kuasa. Orang kita juga. Islam sampai ke Turki bukan orang Arab. Kan? Islam sampai ke kita bukan orang Turki yang berkuasa, bukan orang daripada Yaman, bukan daripada orang Cina, tak. Orang kita juga yang berkuasa. Kan? Jadi maknanya meraihkan budaya setempat. Jadi sebab itulah Islam ini boleh diimplementasikan kerana dia bersifat praktikal. Dia sebab itulah kalau kita lihatlah umpamanya masjid kan, seni bina masjid. Seni bina masjid, kalau kita tengok masjid bukan masjid barulah, masjid lama-lama sikit, kan, masjid tradisi, masjid tradisi di tanah air kita ni, kita nampak lebih kepada kemelayuan, rumah-rumah orang lama, rumah-rumah orang Melayu, ya. Masjid di Negeri Sembilan nampak seni bina ke Minangkabau, kan. Kalau masjid di negara Cina, kita nampak dia macam apa? Pagoda. Macam tu, tak ada masalah, ya. Masjid di Yaman ada corak dia. Yang penting masjid itu mestilah dibina di atas la ilaha illallah. Usassisu dalam Al-Quran dibina di atas dasar takwa, bukan masjidil dirar. Bukan masjid dirar. Maknanya bentuk masjid itu ada masalah. Jangan pula buat masjid tapi ada cross. Tak boleh lah. Kan sebab itulah Islam apabila kita tengok di barat umpamanya gereja-gereja yang dijual,
maka orang Islam beli, dia buat masjid. Tak ada masalah. Boleh je. Dia cuma mungkin ada kot. Okey, yang keduanya menyelesaikan masalah. Maknanya Islam ni boleh menyelesaikan apa-apa masalah. Ya. Kita jangan ingat apabila zaman sekarang ni zaman canggih, Islam tak ada keupayaan nak masalah. Ada masalah. Ya. Kalau kita baca kitab fiqh nama apa kitab ulama-ulama dulu dia dah buat suatu kitab yang bernama apa saya dah lupa, masalah-masalah, kaedah-kaedah nak menyelesaikan masalah macam-macam. Kalau dalam masalah-masalah fiqh lah, umpamanya kalau anjing berkahwin dengan kambing dapat anak macam mana, benda-benda macam tu bukan benda baru, dia orang dah bincang lama dah, ada dalam kitab-kitab lama, kitab Yawi lagi. Jadi di sinilah kita dapat lihat betapa Islam itu adalah praktikal, bukan benda yang statik, ya. Okey. Menekankan kesederhanaan, ya. Dalam waqi'iyah ni Islam tekankan kesederhanaan, dia tidak terlalu keras, ya. Sebab itulah ya, Islam boleh sampai di mana-mana sahaja. Positif terhadap pemikiran, ya. Dia apa-apa sahaja pemikiran, Islam positif. Dengar dulu, jangan terus tolak. Kita dengar pandangan macam mana. Dan sebab itulah umpamanya dalam demokrasi, ya, asas demokrasi itu memang berlawanan, bercanggah dengan Islam. Umpamanya prinsip asas demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan, ya. Tapi ada beberapa ciri yang ada dalam demokrasi, umpamanya suara majoriti, konsep kebebasan, konsep pengasingan kuasa, itu perkara-perkara yang bersesuaian dengan Islam, maka Islam terima, tak jadi masalah, ya. Okey, jadi insya-Allah malam ini 4 sahaja kesempatan untuk bincang ciri-ciri yang ada dalam tasawur Islam, dan 4 lagi ciri-ciri keistimewaan Islam ni kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Setakat ni ada apa-apa soalan? Alhamdulillah, tak ada soalan, semuanya jelas lah ya. Jadi topik ini sebenarnya lebih kepada untuk kita merasai Islam adalah agama yang hebat. Untuk kita rasa seronok kita ni berada dalam Islam, ya. Biarlah Islam yang kita anuti ini Islam yang kita pilih, bukan kerana mak bapak kita Muslim ataupun perkataan Islam ada dalam IC kita, jadi kita pun dikategorikan sebagai Muslim. Tak. Kita biarlah menjadi Muslim kerana pilihan kita. Kenapa kita pilih? Kerana Islam mempunyai kehebatan, mempunyai ciri-ciri yang begitu istimewa. Apa dia? Inilah yang telah kita bincangkan. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Jadi sekadar itu saja, segala yang lebih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang itu dari kelemahan diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.